Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini cikgu mau terangkan tentang pasal 1.4, subtopik 1.4 iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Okay, dalam tajuk yang sebelum ni di mana kita belajar kerajaan alam Melayu ni ada 7. Iaitu yang pertama Funan, Champas, Sriwijaya, Kedah Tua, Banjarnegara, Majapahit, Angkor. So itu ada 7 kerajaan awal alam Melayu. So kerajaan alam Melayu ni sebenarnya dia wujud sekali dengan kerajaan-kerajaan luar. Sebenarnya pada masa yang sama. So kalau kita tengok dekat slide ni, sebenarnya kita tengok. So kalau kita tengok pada abad yang pertama, kerajaan alam Melayu yang pertama wujud di alam Melayu ni adalah kerajaan Funan. So kerajaan Funan ni dia sezaman dengan kerajaan ni. Dia sezaman dengan kerajaan Rom, sezaman dengan kerajaan Parsi, sezaman dengan empire kerajaan Kushan dan sezaman juga dengan kerajaan dinasti Han. So lepas tu kerajaan alam Melayu yang seterusnya kita tengok kerajaan yang wujud pada abad ke-9 iaitu kerajaan alam Melayu seperti Champa, Sriwijaya, Angkor. So kerajaan-kerajaan alam Melayu ni mereka wujud sezaman dengan kerajaan luar pada ketika itu iaitu kerajaan Sri Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah di Arab, kerajaan Byzantine, dinasti Tang di China dan kerajaan Chola di India. Seterusnya kalau kita tengok manakala kerajaan yang alam Melayu yang wujud pada abad ke-14 iaitu Champa, Angkor, Majapahit, yang wujud pada abad ke-14, mereka ini sezaman wujud sekali sama dengan kerajaan lain di luar iaitu kerajaan Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah serta kerajaan Delhi. Seterusnya kita tengok so kalau kita tengok apa faktor yang menyebabkan kerajaan alam Melayu ni ada hubungan dengan kerajaan luar. So kerajaan Melayu ni kan, dia wujud sekali dengan kerajaan luar yang tadi cikgu sebutkan tu. So ada beberapa faktor yang mendorong kepada wujudnya engagement ataupun hubungan di antara kedua-dua kerajaan ni, which is kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang tadi tu. So kalau kita tengok kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman ni, so salah satu faktor yang menyebabkan mereka ni saling ada perhubungan, perkaitan adalah kalau kita tengok yang pertama sekali adalah kedudukan strategi di laluan perdagangan timur dan barat. So kebanyakan kerajaan-kerajaan tadi tu mereka ni wujud di laluan perdagangan utama dunia. Dia terletak di antara timur dan barat. So disebabkan persamaan dari segi kedudukan mereka yang strategik inilah yang telah menjadikan mereka ni ada persamaannya iaitu menjadi tumpuan para pedagang luar untuk singgah berdagang ke kerajaan-kerajaan ini. Kita tengok kita tengok dekat dalam peta ni kan. So memang sangat strategik laluannya. Ni daripada timur ke barat memang akan lalulah kawasan-kawasan kerajaan-kerajaan awal ni. Dan faktor yang kedua adalah kekayaan hasil bumi. Seperti yang cikgu cakap tadi, kerajaan alam Melayu ni, kita dulu macam sejarawan barat sering melabelkan alam Melayu ni sebagai semenanjung emas. Kalau mengikut Tom Pyrus tu, sejarawan barat, dia kata tanah Melayu ni adalah semenanjung emas. Kenapa dikatakan semenanjung emas? Sebab negara kita ni
Okay, alam Melayu ni adalah sebuah kawasan yang sangat kaya dengan pelbagai sumber hasil bumi seperti emas, perak, biji timah. Lepas tu kita ada sumber hutan pula yang sangat berharga seperti rotan, getah jelutung. Okay, lepas tu kita ada sumber laut, okay, yang sangat berharga macam mutiara, sirip ikan hiu. So benda-benda ni sebenarnya pada suatu ketika dahulu mempunyai pasaran ataupun harga yang sangat mahal. That's why dia dikatakan sebagai sumber kekayaan. Okay, sebab harganya yang sangat mahal. Okay. Lepas tu kalau kita tengok juga faktor yang menyebabkan kerajaan alam Melayu ni mempunyai hubungan ataupun saling saling berhubung dengan kerajaan luar sezaman yang lain ni adalah disebabkan sifat keterbukaan pemimpin alam Melayu itu sendiri. Okay, so dulu-dulu, even sampai sekarang pun, okay, tidak ada satu negara pun yang mana kita ni kita tidak memerlukan bantuan daripada negara lain. Okay, so secara realitinya kita memerlukan ataupun bantuan daripada negara lain. That's why kenapa pentingnya kita menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara jiran ataupun negara-negara lain. Okay, so kerajaan pemimpin-pemimpin kerajaan alam Melayu ni dulu mereka mengamalkan sifat keterbukaan di mana mereka sudi bertukar-tukar teknologi, bertukar-tukar pendapat, budaya dan sebagainya dengan kerajaan-kerajaan yang lain. And then slide yang seterusnya kita tengok pula. Okay, so persamaan dari segi kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman yang lain adalah disebabkan hubungan keagamaan itu sendiri. So agama Hindu, agama Buddha, agama Islam ini sebenarnya dia bukannya berasal daripada alam Melayu itu sendiri, tetapi daripada luar dibawa masuk ke alam Melayu. So kalau kita tengok agama Hindu kan, so agama Hindu ni sering dikaitkan dia bermula daripada India lah. Okay, so bagaimana agama Hindu ni menyusup masuk ke negara kita ataupun di alam Melayu ketika dahulu. Okay, so dia disebarkan oleh para pedagang daripada India, lepas daripada tentera-tentera yang datang yang menyerang alam Melayu. Okay, dan golongan Brahmin. Golongan Brahmin ni kalau dalam agama Hindu macam kita ni kalau ibaratkan dalam Islam dia macam inilah imam-imam, ulama gitu. So golongan Brahmin ni adalah golongan ulama bagi agama Hindu. Okay, so mereka ni memang berperanan besar dalam menyebarkan dakwah agama Hindu. So mereka ni lah yang telah membawa masuk agama Hindu ni ke alam Melayu. So kalau kita tengok bukti yang menunjukkan bahawa agama Hindu ni pernah bertapak di alam Melayu adalah melalui penemuan pelbagai bentuk artifak di lembah Bujang. Contohnya macam apa? Macam candi. Okey. Lepas tu kita ada batu bersurat dan sebagainya yang menunjukkan bukti bahawa agama Hindu tu sebenarnya pernah menjadi agama rasmi penduduk di alam Melayu. Okay, seterusnya yang kedua adalah agama Buddha. So agama Buddha ni juga pernah menjadi agama utama, agama anutan masyarakat alam Melayu. Okay, so bagaimana agama Buddha ni disebarkan? So agama Buddha ni dikatakan dia disebarkan oleh Maharaja Asoka iaitu daripada India. Okay, so dia ni seorang pemimpin kerajaan Chandragupta Maurya di mana beliau ni telah menghantar sami-saminya untuk menyebarkan agama Buddha sehingga ke alam Melayu. Okay, so kalau kita tengok bukti penemuan agama Buddha ni, penyebaran agama Buddha ni banyak terletak di kawasan Lembah Bujang di Kedah. Okay, seterusnya agama ketiga yang sampai sekarang ni lah dianuti oleh masyarakat di tanah Melayu ni, di Malaysia. Okay, adalah agama Islam. Okay, so bagaimana agama Islam ni menyusup masuk ataupun disebarkan ke alam Melayu suatu masa dahulu adalah melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Pedagang ni sama ada daripada China, daripada Arab, daripada India. Pedagang-pedagang yang beragama Islam ni mereka datang ke alam Melayu bukan sahaja tujuannya untuk berdagang. Sambil-sambil mereka berdagang tu, mereka juga menyebarkan agama Islam. Okay, so lepas tu golongan pemerintah. Okay, bila sesuatu
sultan ataupun raja tu diislamkan. Contohnya macam Parameswara kan, iaitu sultan pertama atau raja pertama Kesultanan Melayu Melaka. Apabila beliau diislamkan, so automatik beliau ni menyeru rakyatnya untuk memeluk Islam sama-sama. So peranan pemerintah ni sebenarnya sangat penting. Okey. Seterusnya pendakwa lah. Okey, so para ulama, imam-imam ni, mereka ni berperanan penting dalam menyebarkan agama Islam ke setiap pelosok tanah Melayu ataupun alam Melayu. So kalau kita tengok dalam bukti penyebaran agama Islam ni banyak ditemui di Beruas Perak. Okey. Macam contohnya ukiran nisan dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya adalah bagaimana wujud hubungan diplomatik tu bagaimana? Bentuk hubungan diplomatik di antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman dengannya. Okey. So kalau kita tengok bentuk-bentuk hubungan diplomatik yang wujud suatu masa dahulu, seperti kita tengok antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan Cina. Kita tengok bagaimana contohnya kerajaan alam Melayu Funan. Okey, so mereka ni pernah membuat hubungan diplomatik dengan Cina adalah bagi memohon bantuan ketenteraan. Okey. So Funan ni dia menghadapi masalah ataupun ancaman daripada serangan kerajaan Daivet pada ketika itu. So untuk membantu dia mengatasi serangan Daivet ni, dia telah meminta bantuan daripada kerajaan Cina. Dia membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina and then dia telah meminta bantuan daripada kerajaan Cina. Okey. Seterusnya kalau kita tengok pada abad ke-7 pula. Okey. Sriwijaya contohnya dia telah mendapatkan pengiktirafan daripada kerajaan Cina untuk tujuan perdagangan. So bila kita berusaha, sebab Cina ni suatu masa dahulu dia adalah the great power lah. Sampai sekarang pun Cina ni adalah salah satu kuasa terbesar dunia ya sebenarnya. Selain daripada Amerika Syarikat, okay, Jepun, semua tu. Okay. So Cina ni pun one of the great power pada ketika itu. So zaman dahulu ni Cina ni memang sebuah kerajaan yang sangat strong, sangat kuat. So bila kita sesebuah kerajaan kecil itu mendapat pengiktirafan atau ada hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina, so bukan calang-calang lah. Okay, so bila kita ada sesuatu hubungan diplomatik dengan suatu kerajaan tu, tiadalah kuasa lain yang berani kacau kita. Kan, okay. Bila Cina dia bagi pengiktirafan dengan Sriwijaya, okay, so tiada kuasa-kuasa lain yang berani kacau kerajaan Sriwijaya. Berani diorang mau kacau Sriwijaya kan, nanti kalau diorang kacau Sriwijaya, mesti Sriwijaya akan minta bantuan daripada kerajaan Cina kan untuk backup dia. Okey, seterusnya kalau kita tengok pada abad ke-12, bagaimana kerajaan Angkor dia telah mengukuhkan persahabatannya melalui kegiatan perdagangan dengan kerajaan Cina. Pada abad ke-14 pula, Majapahit turut menjalin persahabatan dengan kerajaan Cina. Okey, so selain daripada Cina, ada satu lagi kuasa ataupun the great power pada zaman dahulu iaitu India. Okey, India. Kalau sebut siapa kerajaan India ni, wah kita gurun. Okey, kerajaan-kerajaan dulu memang sangat gurun. Okey, sebab dia one of the great power pada ketika itu. So kalau kita tengok Funan pada abad ketiga dia telah melakukan ataupun menjalin hubungan perdagangan dan bentuk keagamaan dengan kerajaan India. Lepas tu Sriwijaya pada abad ke-9, okey, dia telah menjalinkan hubungan persahabatan dan keagamaan juga dengan kerajaan India. Angkor telah mengeratkan hubungan persahabatan dengan kerajaan India pada abad ke-12. Manakala Majapahit pada abad ke-14 dia telah menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan India. Okey. Okay. Okay. So itu sahaja untuk topik 1.4 iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu untuk topik hari ini. So itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.